Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من النكاح سنتي فمن لم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan muslim saya sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada pagi ini 22 Safar 1442 Hijrah bersamaan 10 Oktober 2020 10/10/2020 tarikh yang istimewa ini kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT. Masih lagi diberi kesempatan untuk berkumpul dalam majlis ilmu ini, bertemu dalam majlis ilmu ini yang disebutkan Nabi SAW sebagai Radhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan kepada kita barakah, rahmat dan sakinah, dibantu oleh para malaikat, dan dikurniakan kita pahala kajian paling sebaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin subhanallah, kuliah kitab Fiqh Manhaj Jilid 4 ini yang merupakan undang-undang kekeluargaan ataupun dalam naskah bahasa Arab asal disebut sebagai Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Kita teruskan dengan perkara 5.2 ya, dalam bab iddah. 5.2 itu kesimpulan hukum iddah. Kesimpulannya, kesemuanya iddah mempunyai beberapa persamaan hukum, iaitu haram keluar dari rumah yang disediakan semasa iddah melainkan terdapat keperluan. Di masa iddah tu haram keluar dari rumah melainkan keperluan, contohnya bekerja, ya, bermuamalah, berniaga, bertani, bermuamalah dan sebagainya. Perempuan yang beriddah kerana kematian pula mempunyai hukum yang berasingan, itu wajib berkabung atas kematian suaminya dengan tidak memakai wangi-wangian, perhiasan dan lain-lain selagi seperti yang dijelaskan sebelum ini. Jadi kalau perempuan yang ada iddah kematian suami, ditambah lagi dengan wajib berkabung atas kematian suaminya sepanjang tempoh iddah 14 hari itu. Tak pakai wangi apa, perhiasan. Ini semua kita kena faham, kerana ada
ya, yang kita lihat sebenarnya ada wanita-wanita yang tidak memakai hukum ini, khususnya mereka yang bekerja. Jadi ini perlu diambil kira oleh puan sekalian, akak-akak sekalian, supaya benda ini jelas, dan supaya kita tak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang cerai dengan talak raj'i atau talak bain dan mengandung wajib mendapat tempat tinggal dan semua jenis nafkah. Jadi kalau perempuan diceraikan ketika mengandung, sama ada talak raj'i boleh rujuk balik, atau talak bain atau talak 3 tak boleh rujuk, mendapat tempat tinggal, wajib dapat tempat tinggal dan semua jenis nafkah seperti mana sebelum diceraikan. Sekiranya perempuan yang dicerai talak bain itu tidak mengandung, dicerai talak 3 tak mengandung, dia hanya berhak mendapat tempat tinggal tanpa sebarang nafkah. Tempat tinggal dia, nafkah tak dapat. Wallahu alam. Perkara 6.0 iaitu penutup pada perbincangan tentang bab iddah ini. Perbincangan tentang iddah diakhiri dengan penerangan tentang perkara yang penting, iaitu seorang perempuan haram berkabung atas kematian ahli keluarga, sama ada lelaki atau perempuan selain suaminya. Itu dia, Jadi perempuan haram berkabung atas kematian ahli keluarga sama lelaki perempuan selain suaminya. Jika perkabungan ini dilakukan, ia merupakan bentuk amalan jahiliah dahulu kala. Ketika itu perempuan yang kehilangan kaum kerabatnya sama lelaki atau perempuannya, dia kadang-kadang memakai pakaian berwarna hitam atau yang menyerupakinya untuk menunjukkan kesedihan. Perempuan itu juga dilarang menghadiri tempat-tempat awam dan sebarang pesta atau perayaan selama setahun atau lebih. Ini adat jahiliah Arab jahiliah. Kalau dalam Islam tak ada macam tu. Paling tidak pun 3 hari saja berkabung. 3 hari saja sebenarnya. Jadi di situlah datangnya amalan mengadakan majlis tahlil selama 3 hari berturut-turut. Itu dia. Sebab bila tahlil itu diadakan tu untuk menyatakan rasa kebersamaan kita dengan keluarga si mati, rasa simpati kita pada keluarga si mati. Kita mengadakan tahlil, pahala tahlil itu dihadiahkan, maka itu kebersamaan kita. Adapun tentang kenduri, kalau keluarga si mati nak mengadakan kenduri, duit kenduri itu tak boleh diambil daripada duit sumbangan orang datang ziarah si mati. Tak boleh. Maafkan saya, ambil duit daripada situ. Maafkan saya, duit kenduri tidak boleh diambil dari harta si mati. Maafkan saya, duit kenduri tidak boleh diambil dari harta si mati, kerana harta itu perlu diselesaikan kewajipannya dulu, bayar hutang, bayar fidyah, yang buatkan haji, kemudian difaraidkan. Jadi kuliah tadi 3 hari nak buat duit, pakai duit mana? Sama ada boleh mengumpulkan duit sesama mereka ataupun sumbangan daripada masyarakat tempatan, sama ada pertubuhan khairat kematian, ataupun daripada lain-lain, ataupun duit sumbangan orang yang datang ziarah yang dalam jam tu. Itu boleh pakai duit untuk tahlil kenduri, tahlil. Untuk harta si mati tak boleh. Dan kalau kita ikut amalan yang berlaku pada zaman Nabi SAW, kenduri tahlil 3 malam ini sebaik-baiknya dibuat oleh pihak masjid atau pihak surau. Tak perlu dibebankan keluarga si mati dengan mereka dalam kesedihan. Kita si mati pula yang buat kenduri. Buat kenduri pula untuk orang yang datang tahlil ni. Kalau boleh biarlah masjid yang buat. Tak apa, kami akan buatkan. Walaupun kenduri itu dibuat di rumah, tapi kami akan buatkan. Apa susah sekarang ni? Pakai catering je lah. Biarlah catering yang buatkan. Makanan-makanan kenduri tahlil, kanopi boleh sewa, boleh ambil masjid punya kanopi, kursi meja, makanan-makanan biar disediakan oleh catering. Duit ambil daripada sumbangan semua-semua yang tersebut tadi, jangan daripada harta si mati. Wallahu a'lam. Kemungkinan terdapat di kalangan mereka yang hanya berpura-pura sedih di hadapan orang ramai.
Hal ini disebabkan sepanjang masa setahun itu mereka dirinya tidak lagi bersedih dan duka cita. Sebab itu perkabungan hanya untuk perempuan, untuk sesiapa selain si isteri si mati hanya 3 hari saja. Untuk isteri si mati 4 bulan 10 hari. Perbuatan berkabung dalam bentuk ini jelas bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW an Ummi Habibah radhiyallahu anha. Daripada Ummi Habibah radhiyallahu anha, ya, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW fi hadithihi al-wadih as-sahih, dalam sebuah hadis yang sahih, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ay tuhidda ala maitin fawqa 3 layal, berkabung atas satu kematian melebihi 3 hari, illa ala zawjin, melainkan kematian suaminya, 4 ashhurin wa ashra, dibolehkan berkabung selama 4 bulan 10 hari, ya. Juga hadis Nabi SAW an Zainab binti Abi Salamah qalat, daripada Zainab binti Abi Salamah, beliau telah berkata, ya, dakhaltu ala Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, ya, aku telah datang kepada Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha hina tuwfiya akhuha, ketika kematian saudara lelakinya. Zainab binti Jahsh ni radhiyallahu anha ni isteri kepada bekas isteri kepada Zaid bin Harithah, yang kemudian dia dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Zainab binti Jahsh ni ummul mukminin. Baik. Ketika saudaranya meninggal, saudara lakinya meninggal, ya, apa yang berlaku tuan-tuan? Fada'at bitibin famassathu min, ya, dia mengambil minyak wangi dan memakainya sedikit, ya. Thumma qalat, kemudian berkata, wallahi mali fit tibi min hajatin ghayra anni, ya, wallahi mali fi tibi min hajatin, ya, aku tidak memerlukan minyak wangi, tetapi, ya, ghayra anni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, melainkan aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, apa dia tuan-tuan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, tidak halal kepada seorang perempuan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, an tuhidda ala maitin, berkabung atas kematian seseorang faqa 3 layal, melebihi 3 hari, illa ala zaujin, melainkan atas kematian suaminya, 4 ashhurin wa ashra, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Itu dia, ya, jelas kat situ. Wallahu a'lam. Tiada perbezaan hukum antara perbuatan perempuan di kalangan yang berpura-pura menunjukkan kesedihan dengan yang dilakukan oleh kaum lelaki menunjukkan penanda kesedihan dengan memakai tali leher atau seumpamanya. Semua perbuatan ini merupakan ikutan daripada budaya asing yang buruk, yang dasar dan haram, serta menyebabkan dosa. Bila kita pergi menziarahi orang kematian ni, tak perlu sampai pakai hitam, ya, semua hitam belaka, tak perlu. Cuma pakailah pakaian yang menunjukkan rasa penghormatan kita kepada si mati. Maknanya pakaian tu biarlah yang sederhana saja, ya, tidak terlalu menjolok mata, tidak terlalu terang, ya, nampak macam ceria, ya. Jadi kita pakai pakaian biasa-biasa je lah. Kalau baju tu, carilah baju yang plain, ya, tidak bercorak-corak, tak berbunga-bunga. Perempuan pun sama juga, carilah pakaian yang biasa-biasa, yang warnanya tidak terang, tidak kuat, warnanya suram-suram aja. Sebabnya untuk kita menzahirkan rasa simpati kita kepada keluarga si mati, ya. Namun tak disuruh kita memakai pakaian hitam, gelap dan sebagainya, Kepada Allah dimohonkan agar membantu manusia menunaikan makna perhambaan yang sebenar-benar kepadanya. Semoga manusia akan bersikap redha dengan hukumnya dan melaksanakan syariatnya serta petunjuk Nabi-Nya. Mudah-mudahan dengan sedikit penerangan kita ini, insya-Allah Allah SWT akan memberi pencerahan kepada kita dalam kehidupan, dan mudah-mudahan, ya, hukum hakam Allah SWT ini akan kita, ya, laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita akan berada dalam keberkatan dan kerahmah dan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bersama suami isteri dan anak kita, insya-Allah.
maka bahagia kita di dunia, sampailah bahagia ke akhirat dalam syurga itu, insya-Allah. Dan sekiranya kalau ada apa-apa yang disampaikan dalam kuliah ini, ya, khusus berkaitan dengan bab iddah ni, ada yang mungkin tersilap penggunaan bahasa dan sebagainya, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan membincangkan bab yang baru, iaitu berkaitan dengan nafkah pada muka surat 400, pada muka surat 353, insyaAllah Allah SWT. Akan tunggu kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakukan lazat apa azmi wa lakum. Dan kita akhir kuliah kita pagi ini dengan tasbih kepada Rasulullah SAW. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم جميع هذا وما تفرقنا بعد ثم أصمع. اللهم اجعلنا الكافرين هو أعداءنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت وتوزعزل أبدهم وسبب من كلابك يا قهار يا جبار متقيم يا الله يا الله يا الله. والله بيمزل الكتاب ويمجر السحاب ويزم الأحزاب يهزمه ووصلنا لهم فننسى سما رضارهم. ربنا زل إموزا فما يحكم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك إليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلنا وعلمنا ولقنا وعملنا في هذه الليلة المبارك من شر صفا المبارك إنك السميع عليم تعلم ولا يتتوم رحيم. لنا فيها اسمنا تتنا فيها السلام عليكم دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل كريم وبالهداية والتوفيق. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.